Hari ini kita akan bercerita berkenaan dengan persediaan pengurangan subsidi bagi barang-barang harian seperti minyak masak dan juga ayam. Tajuk utama Dada Akhbar pagi ini, bantuan tunai ditambah subsidi minyak paket kekal. Satu berita yang menarik lah. Jadi kita nak tahu juga, Encik Faiz, apakah itu sebenarnya subsidi barang harian? Okey, dari segi barang-barang harian macam ayam yang minyak ya, subsidi untuk minyak ni sebenarnya kira benda baru lagi. Tahun lepas dia diperkenalkan dan disambung sehinggalah hari ini ataupun sampai 1 Julai nanti. Tapi penarikan subsidi ni cuma untuk yang botol sajalah. Untuk yang paket-paket polybag tu masih ada lagi. Tapi ada orang dia memang tak nak pakai yang polybag tu. So dia nak pakai botol juga. Dari segi itu, dia punya pembelian minyak masak tu mengikut harga pasaran. Bukan harga pasaran Malaysia je ya. Harga pasaran dunia. Sebab the crude palm oil tu, CPO tu, di mana minyak masak kita tu dibuat adalah datang daripada CPO. So CPO tu adalah satu komoditi dunia. So bila harga tu naik, pengguna di Malaysia terpaksalah bayar lebih sedikit. Lebih banyak pun lah. Bagus dari segi pengeluar lah, sebab Malaysia ni pengeluar minyak masak, minyak mentah yang agak besar di dunia. Bukan terbesar lagi lah, Indonesia lagi besar. Tapi dari segi itu baguslah untuk negara punya ekonomi, tapi rakyatnya yang dah biasa menggunakan minyak masak kelapa sawit ni kena bayar lebih sikit lah ikut harga dunia. Dari segi ayam pula, subsidi ni kes-kes ni semua kita dah tahu. Mula-mula dia nak subsidiskan untuk pengeluar, lepas tu dia nak subsidiskan untuk pengguna pula. Di mana kita ni tak ada minyak tak boleh masak kan, tak ada ayam tak boleh buat rendang kan. Jadi kita nak tahu mengapa bahan-bahan ini diberikan subsidi sebenarnya. Dah namanya memang pun barang harian yang digunakan oleh hampir semua orang di Malaysia lah untuk penggunaan harian untuk memasak di dapur. Dari segi ayam, ia adalah sumber protein yang paling murah lah berbanding dengan sumber-sumber protein yang lain. So walaupun dia dah murah, dia masih tetap nak kontrol lah, sebab itu dah dikira kita punya sumber protein yang biasa. Yang kalau nak makan mesti ada ayam. Kalau tak ada ayam, maybe ikan kadang-kadang, maybe daging kadang-kadang. Tapi ayam tu adalah macam makanan uji jugalah. Lebih kurang macam nasi. So kalau harga dia tak dikawal, benda ni boleh melonjak naik. Sampailah rakyat pun suffer lah. Cuma bila ada pertelingkahan lah dari segi supplier, dari segi supplier dengan pengguna. Supplier kata kos dia dah terlalu tinggi. Tapi pengguna dah biasa dengan harga siling RM8.90 tu. Tapi bila dah ada pertelingkahan, dia dah pening, sekarang ni dia buang terus harga siling tu, and then subsidi kekal untuk ayam, tapi bukan untuk minyak, tapi masih akan terasa jugalah. Terasa juga. Okey. Selain daripada tu, kita nak tahu mengapa subsidi ni ditarik. Okey, sebab bila subsidi ni diberikan, kos ni perlu datang daripada wang teks lah, cukai-cukai yang dikumpul-kumpul. So kerajaan berasa duit ni boleh digunakan untuk projek-projek yang lain yang lebih penting lah. Dari segi itu adalah keputusan yang dibuat oleh kementerian lah. Jadi nak kata apa pun, itulah decision dia orang buat selepas dia orang buat pengkajian manakah yang lebih baik, sama ada nak biarkan subsidi ni ada untuk minyak lah, ataupun harga siling pun nak maintain atau tidak. Sebab kalau dia tak buang siling untuk harga ayam tu, apa yang akan berlaku adalah macam sekarang ni lah, shortage. Dia ada kekurangan sedikit dari segi supply. Sebab ada urut-urut lah yang mengatakan kalau kos ni terlalu tinggi, lebih daripada harga yang dia boleh jual, pengeluar tak akan jual. Dia just simpan je lah ayam tu. Buat apa nak jual? Lagi rugi dia jual daripada dia pergi menjual. So jadinya bila dah ada kajian yang dibuat, so dia tengok, okay, harga siling untuk ayam ni, dia akan masukkan, and then dia akan apakah yang kita boleh jangkakan ke atas kehilangan subsidi ni? Apa di antara inflasi dia? Okay. Dari segi inflasi, memang dah namanya pun makanan ruji, makanan kita makan setiap hari ya. So ibu-ibu yang pergi ke Tesco, walaupun sebelum ini pun dah terasa sakit ya dari segi pembelanjaan harian, akan terasa lebih lagi. Sebab walaupun pihak kerajaan dia ada katalah dia tak boleh
menjamin harga tidak akan naik sebab sekarang ni dia akan floating ikut harga pasaran. Dan dia akan menggunakan peraturan sedia ada untuk membuat pemantauan, tapi tidak ada sebab kenapa certain kedai tak boleh menjual lebih daripada harga yang kita dah biasa sekarang ni RM8.90. In fact sekarang ni pun dah ada kedai-kedai yang jual lebih. So kira dia melanggar peraturan. Tapi sekarang ni peraturan pun dah tak ada lah. Ceilingnya pun dah tak ada. So jadi kalau kita pergi keluar ke sana, harga ayam tu dijangka akan naik lebih daripada ceiling lah. Kalau tak naik, maknanya tak perlulah kita nak bergatul lah pasal Mandaling. Jadinya kena prepare lah dari segi pembelanjaan makanan yang akan naik lah. Itu dari segi itu memang inflasi lah. Cuma sebelum ini ia dikawal dari segi harga. Selepas ini tak dikawal, kita membayar harga sebenar, termasuklah profit yang akan diambil oleh pengeluar ayam dan juga pengedar-pengedar ayam. Tapi kita tak boleh deny, kita tak boleh menghalang hak dia untuk buat perniagaan lah. Sebab siapa yang nak buat perniagaan tapi rugi, lebih baik tak payah buat perniagaan, lebih baik kerja sajalah. Tapi bila dia buat perniagaan, dia kena kira dia punya keuntungan. Cuma kalau dia kau terlalu tinggi, kita sebagai pengguna kena bijak lah memilih. Kalau kedai ni jual 1 kg RM12, satu kedai lagi jual RM11. Kita sebagai pengguna tahu kita nak save duit kita, kita boleh berbelanja ke kedai yang lebih murah lah. Itu memang kita punya hak lah, dia tak boleh. Persediaan pengurangan subsidi bagi barang-barang harian seperti minyak, masak dan juga ayam. Jadi Cik Faiz, kita ni sebagai pengguna, kita kena tahu hak kita sebagai pengguna. Kita kena tahu antara keperluan dan kemahuan kan. Jadi kita nak tahu jugalah, apakah persediaan yang boleh kita buat untuk menghadapi isu sebegini? Okey, dari isu ni kita tak nak kata jangan makan ayam. Sebab kalau tak makan ayam, makan ikan lagi mahal, makan daging lagi mahal, makan kambing lagi mahal. Ya, ramai orang marah ni. Ayam betul. Tapi boleh dikurangkan sedikit lah. Maknanya kalau makan di luar, dari segi makan kat luar ni, inflasi tu bertambah-tambah. So maknanya bila kita makan kat luar, kita kena bayar pekerja dia punya tempat kos sewa dan juga dia punya ayam tu sendiri. So ayam dia pun dah naik mahal, lepas tu dia dimahalkan lagi. So inflasi yang kita hadapi tu lebih banyak. So selalu saya cakap lah, kalau nak murah, kena buat sendiri. So dari segi ini memang kena masak sendirilah dan bawa bekal. Tapi kena ingat jugalah kualiti hidup. Bukan semua orang boleh masak sendiri. Terutama sekali kalau dia masak untuk diri sendiri, dia single memang kurang berbaloi. So dari segi itu, boleh pilihlah kedai-kedai yang bukan nak kata harga dia tak naik, sebab kadang-kadang susah sebenarnya nak pilih kedai ni. Kadang-kadang harga dia tak naik tapi ayam dia kecil. Ataupun harga dia naik tapi dia maintain dia ayam. So dari segi pemilihan tu, sebab semua orang pun suffer, kita kena buat pemilihan yang terbijak. Kalau dulu makan ayam sajalah, bukan sebab kita kira sangat protein, kita beli sebab sedap. So kali ni kita boleh beli sebab kita punya keperluan ataupun ikut rasa ada choice yang lain. Contohnya sayur. Ada juga protein yang memberikan, ada juga sayur-sayur yang ada protein. Cuma kita ni memang dah biasa makan ayam. So yang itu boleh dikurangkan sedikit lah. Tapi at the end of the day, dari segi quality of life, ada orang memang tak kisah dari segi pemakanan. Dia tak nak berkira-kira. Okay, dia kira-kira, dia faham ayam tu dah mahal. So dia nak juga ayam tu, dia nak bagi family dia makan protein yang baik. Jadi dia kurangkan perbelanjaan dari segi benda lain. Benda-benda yang dia bukan nak kata keperluan dia, dari segi entertainment, contohnya subscription untuk TV ke, subscription untuk music ke, dia punya jalan-jalan ke, dia kurangkan yang itu supaya DP perbelanjaan untuk pemakanan tu dia tak akan kurangkan, terutama sekali untuk anak-anak yang hendak membesar. Cik Faiz, bagaimana pula dengan pengusaha makanan domestik? Bolehkah ia menambah bekalan mereka sendiri dan mengurangkan kenaikan harga bahan-bahan seperti ini? Okey, benda ni sepatutnya dah dibuat dah lama dah, bertahun-tahun lalu, tapi tak apa untuk sedar benda ni sekarang. So of course kalau kita tingkatkan pengusahaan pengeluaran makanan, bukan ayam saja ya, termasuklah everything lah, dan kita memang boleh bantu untuk kurangkan kenaikan harga barang. Tetapi apa yang kita tahu, kita ada blok pengeksportan ayam ke Singapura, and
minyak masak pun harga turun naik ikut harga dunia. So ayam ni pun kita boleh ekspor dan ada orang memang nak ekspor, terutama sekali sebab ada harga ceiling. So sekarang ni harga ceiling dah tak ada. So dari segi supply akan ada. Dari segi supply memang baiklah, memang baik. Tak ada masalah. Cuma harga dia akan naik sikit lah sebab masalah dulu dia nak ekspor-ekspor pun sebab jual di luar negara lagi murah daripada jual di Malaysia. Ya. Okay, so sekarang ni kita punya demand tu maintain. Dekat Malaysia ada. Ekspor maybe masih tak boleh lagi, tapi di Malaysia tetap ada demand. Orang tetap nak makan ayam. Tapi supply macam mana pula? So kalau supply tak increase, tak ditingkatkan, tidak ditambah baik, harga akan terus naik dari tahun ke tahun. In fact, bukan tahun ke tahun lah. Dia boleh naik bila-bila sajalah, dari bulan ke bulan ke, hari ke hari ke, ikut keperluan dan ikut kos-kos yang perlu ditanggungi oleh peladang lah ataupun pengusaha ayam-ayam ni. Tapi dari segi kos-kos dia tu pun akan bertukar-tukar. Makanan ayam berubah-ubah, kos-kos elektrik, kos-kos buruh. So semua tu dia akan efek kita punya pengguna punya harga. Yang tu kita tak boleh nak control sangat. Sebab kalau kita tambah pun supply ayam, dia orang tetap kena bayar kos-kos yang saya cakap tadi tu. Buruh, elektrik, makanan, ayam semua tu. So kalau dari situ pun tak dikontrol, in the end of the day, lebih kurang sama je lah harga yang kita akan hadapi. Tapi this is normal. Inflasi. You naikkan satu barang. Kadang-kadang kita naikkan bukan kita suka-suka saja. Maybe kos bahan mentah untuk generate electricity tu naik. Lepas tu, company yang generate dan juga distribute electricity tu perlu naikkan dia punya tarif. Bila betul dah naik, dia susah nak turun. So bila dah naik tu, yang pengeluar ayam ni pun akan terasa, dia pun akan naikkan juga kos-kos dia. At the end of the day, semua benda akan naik. Benda ni lebih baik kita tahu, kita terima benda ni akan berlaku daripada kita plan around it, against it. Kita expect benda ni akan berlaku. Inflasi setiap tahun akan berlaku 2-3%. Kita expect dia akan berlaku. Kita boleh bising, kita boleh mengeluarkan pendapat yang tak suka lah. Of course, kita tak ada siapa suka. Tapi ada lebih baik that kita prepare against it lah. Maknanya contohnya carilah sumber-sumber kewangan yang lebih sedikit ke. Itu adalah salah satu cara lah untuk elakkan benda ni affect diri kita secara personal. Adakah perkara yang sama berlaku di negara-negara jiran? Oh, memang. Pemakanan sekarang ni, kos-kos pemakanan sekarang ni adalah isu yang amat hangat, bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia ya. Termasuklah di jiran dan juga termasuklah di negara-negara Eropah dan juga in Amerika semua. Sejauh-jauh pun memang affected. Banyak isu walaupun kita dah sampai ke fasa endemik. Transportation system, logistik semua tu tengah recover, tapi the world is recovering lah. Ada banyak shortages di semua industri. Termasuklah pemakanan. Pemakanan kita dengar lah, tapi kalau dari segi chip, dari segi teknologi pun ada shortage. Kalau tak tahu, kereta-kereta pun susah nak diproducekan ni sebab tak cukup chip. So samalah, makanan pun susah untuk dieksport dan diimport because of the all this logistics lah. So negara-negara jiran pun affected juga, tapi selalunya it is up to the negara tu sendiri lah macam mana nak handle. Malaysia punya handling is macam gini. Apa kita buat? Kita buang kita punya ceiling price. Okay, so sekarang ni supplier pun insyaAllah akan releasekan dia punya stok, okay, untuk membenarkan, untuk supaya dia boleh lega sikit lah, boleh dijual di Malaysia. Tapi negara jiran yang, terutama sekali jiran kita terdekat lah, dia pun ada isu sebab dia dah tak boleh import ayam dia dari Malaysia. So jadinya dia terpaksa cari industri lain. So sekarang ni Thailand pun nak eksporkan kepada dia. So itulah cara yang dia buat sebab negaranya agak kecil, so dia terpaksalah cari cara-cara lain. Tapi di Malaysia ni yang baiknya tanahnya banyak, tempatnya banyak, boleh diusahakan. Bukan semua negara boleh buat macam kita lah. Tapi tengoklah macam mana kerajaan setiap negara tu nak handle benda ni untuk menghadapi masalah-masalah ni. Benda ni boleh selesai, tapi ikut caralah, ikut cara management. Kewangan dengan hati ni berkait rapat. Sometimes kita punya budget ni tak cukup, tapi kita nak juga kita beralasan dengan diri kita. Bukan kena dengan ayam sajalah, dengan kereta, dengan handphone, semuanya ikut hati. Sebab contohlah kalau handphone tu yang sederhana boleh pakai, tapi nak yang mahal. Tapi adakah yang mahal tu jauh lebih baik? Maybe lebih baik lah, tapi tidaklah jauh lebih baik. Tak adalah 3,000 tu handphone tu boleh terbang. Tidaklah, sama juga dengan ayam. Betul. Kita punya ayam ni dari segi ayam dan pemakanan lah basically. Tak semestinya kita makan ayam yang mahal. Mana
dekat luar sana ada nampaklah kedai-kedai menjual ayam yang sudah dimasak, tapi because of dia punya value added tu lah. Cara pemasakan dia, cara dia pisah dishes tu, semua tu membuatkan ayam tu, kalau beli dekat kedai biasa, contohnya satu ekor, contohlah sudah dimasak RM20. Tapi di kedai dia RM80. So, boleh ke macam itu? Boleh, tak ada masalah. Kedai tu tak buat salah pun. Dia buat bisnes, dia offer kita untuk beli ayam yang lebih sedap, dan kita pun ada duit kita nak beli. Tapi, masalahnya is kita. Bisnes tu tak bersalah, dia nak buat bisnes. Tapi kita ni, kita sanggup ke untuk berbelanja RM80 untuk makan satu ekor ayam yang dimasak dengan cantik dan sedap? Sekali-sekala tak apalah. Tapi janganlah setiap minggu ataupun setiap hari. Unless itu memang dalam bajet you. So dari segi ini pun, bajet pun memainkan peranan. Pemakanan is keperluan. Dalam bajet 50-30-20. Pemakanan memang keperluan dalam 50% tu. Tapi kalau ada ayam yang RM20 seekor yang siap masak tapi kita pergi makan ayam RM8 seekor, perbezaan dia RM60 tu. RM60 tu bukannya keperluan. Itu kemahuan. So hati dan bajet tu kena pandai main lah. Dan kemahuan tak ada masalah untuk berbelanja. Tapi dia punya maksimum limit adalah 30% lah. So kalau kita berbelanja lebih, terlalu banyak ke atas kemahuan kita, dan bajet dah lari. Okay, dekat luar sana memang tak ada siapa akan jaga kita. Tak ada cikgu tak ada cikgu yang duduk sebelah kita, ini jawapan salah, ini apa jawapannya salah. Kita kena belajar betul daripada buku kewangan, daripada ibu bapa, daripada kawan-kawan kita belajarlah, kita ambil dia punya wisdom, dia punya kepandaian. Semua orang ada kepandaian masing-masing. Tak kisah dari segi kewangan ke, dari segi memilih baju ke, dari segi memilih makanan ke, nak beli makanan pun ada ilmunya. Bayar RM10 untuk seekor ikan di kedai yang fresh dengan yang tak fresh. Harganya sama, tapi ikannya lain-lain. So, kita belajar. Tapi bila kita nak buat decision, we are on our own. Kita adalah keseorangan bila kita buat decision. Kita tak boleh nak tanya orang lain pun. Takkanlah nak beli ikan nak kena call mak kot. Tak boleh macam tu. So, bila kita dah ada ilmu tu, bila kita dah ada ilmu, dah ada backup, dah letak dalam kepala, bila kita nak buat keputusan untuk membeli apa-apa pun, waktu tu kita boleh buat keputusan bijak. Kita tak boleh rely on other people. So, kita kena belajar sentiasa lah. Kita kena sentiasa belajar, terapkan sikap sukakan ilmu, sukakan knowledge. Bila perlu buat keputusan, nak beli rumah, nak beli kereta, nak beli ikan ayam, semua tu, kita dah tahu untuk buat keputusan yang terbaik.